Na'udzubillahi min zalik. Haiwan juga makhluk Allah. Akan tetapi pada hari ini ianya diseksa, dipijak-pijak, dilanyak-lanyak seakan-akan ianya tidak bernyawa. Di manakah rasa cinta, rasa sayang kita terhadap makhluk Allah yang tidak berdosa ini? Jadi kawan-kawan, mari kita selami sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia merasakan kehausan yang sangat terhingga sehingga dia turun ke suatu perigi lalu minum dari air perigi tersebut. Ketika dia keluar dari perigi, terdapat seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah kerana ianya sangat kehausan. Laki tadi pun berkata, anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi. Maka dia pun turun kembali ke dalam perigi dan diisi kasutnya dengan air, dan sambil menggigit kasutnya dengan mulutnya, dia naik ke atas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah pun mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, terhadap setiap makhluk yang bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, haiwan juga merupakan makhluk Allah yang diciptakan bagi melengkapi kehidupan manusia. Melaluinya, manusia mendapat pelbagai manfaat dan kebaikan. Haiwan yang diciptakan Allah begitu banyak jenis dan spesiesnya. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di lautan, bahkan ada yang hidup di kedua-duanya. Haiwan juga makhluk Allah yang diberikan nyawa dan mempunyai perasaan. Hanya sahaja ia tidak memiliki akal fikiran seperti manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7.
Islam mengajar umatnya berlaku ihsan terhadap semua makhluk termasuk haiwan. Sebagaimana makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, haiwan juga mempunyai hak untuk hidup aman di atas muka bumi ini. Ingatkan kisah bagaimana Rasulullah SAW menegah seseorang yang meletakkan bebanan melampau ke atas unta tunggangannya. Peristiwa itu membuka mata, akal dan hati kita bahawa memperlakukan haiwan peliharaan secara sewenang-wenangnya amat ditegah di dalam Islam. Dikisahkan pada suatu hari, Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah kebun milik seorang lelaki keturunan Ansar. Lalu baginda terlihat seekor unta yang sedang merintih kesakitan sehingga air mata unta itu mengalir. Baginda SAW pun segera mendekati unta itu dan mengusap lembut bahagian belakang telinga sehingga unta itu diam dan tenang. Kemudian baginda bertanya dengan nada yang tegas dan keras, "Siapakah pemilik unta ini?" Maka dijawab jujur oleh seorang lelaki di kebun itu, "Sayalah pemilik unta ini, ya Rasulullah." Baginda SAW nyata tidak senang dengan tindakan lelaki itu lalu menegurnya, "Tidakkah kamu takut kepada Allah sehingga kamu memperlakukan binatang yang diberikan kepada kamu? Perutnya kamu laparkan, tubuhnya kamu letihkan dengan kerja paksa yang tiada henti dan di luar kemampuannya." Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi, kita sudah lihat bagaimana Rasulullah SAW sangat marah apabila kita menzalimi haiwan. Jadi, marilah kita sama-sama menyayangi setiap haiwan yang ada, baik haiwan besar maupun haiwan kecil, kerana mereka juga mempunyai hak untuk hidup di atas muka bumi ini. InsyaAllah, marilah kita sama-sama untuk mengamalkannya.